Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa hukum solat sekiranya membaca Fatihah atau surah-surah yang lain di mana bacaannya mengikut hukum tajwid yang kurang tepat? Dia surah-surah ni tak apa lagi dalam solat ni. Fatihah ataupun rukun qauli. Rukun qauli ni kita kena baca secara tepat, iaitu dari sudut makhraj huruf dia. Sebab itu menentukan makna betul atau tak betul. Adapun tajwid, dengung panjang, dengung tak dengung, itu waktu tu menambah kebaikan saja. Kalau kita tak dengung pun maka masih sah, sebab dia tak menjejah makna. Tapi kalau kita ubah perkataan, contohnya sabdu jadi tak ada sabdu, macam Ibn Kathir kata, bila kita baca iyyaka na'budu wa iya tu kita baca iya saja. Iyyaka na'budu wa iya, itu tak sah. Sebab apa? Sebab maknanya sudah lari. Iyyaka tu maksud hanya kepada engkau kami sembah. Tapi sebut iya saja, maksud dia dau'us syams, cahaya matahari. Cahaya matahari. Beza sangat makna tu. Jadi maknanya di situ kena betul dari sudut makhraj huruf. Ada pendengung, harakat panjang pendek 6 harakat, terbaca 4 harakat, itu tak apa, itu dimaafkan. Itu menunjuk ke kadang waladhdallin tu kena harakat, kita 4 harakat ya, tak apa, itu dimaafkan lagi. Sebab apa? Sebab itu berkaitan dengan keelokan saja. Makna tak lari pun. Makna tak lari, cuma tak apa cantik sikit lah, itu saja. Tak masih sah. Tapi kalau makna lari kerana perkataan tu sudah berubah, huruf-huruf surah sudah berubah, maka itu tidak sah. Apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Adakah wajib? Ya wajib. Wajib sebab apa? Sebab kita nak baca Quran dengan betul. Wajib. Tapi kalau kita baca Quran betul cuma tak tahu hukum tajwid, boleh. Yang penting baca betul. Hukum baca Quran ni wajib baca betul. So macam mana nak baca betul? Kalau kita tak belajar tajwid pun boleh baca betul. Tak apa. Tapi tak belajar tajwid, macam mana baca betul? Maka dengan sebab itu belajar tajwid jadi wajiblah. Sebab dia cumanya kadang-kadang kita ada belajar ke tak belajar, tapi kita tak ingat. Hukum ni hukum apa? Izhar ke? Ni idgham al-ghunnah ke bila ghunnah apa, aku tak ingat dah. Tapi baca betul. Sebab dia dah belajar dulu bacaan kan betul. Sudah memadai. Walaupun dia tak ingat dia punya nama-nama dia tu. Baik. Baik. Ustaz, sedekah pada hari kematian adakah jadi pusaka? Dia bukan pusaka. Sebab pusaka ni harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dia mati tu, waktu dia mati tu, segala harta tu, harta si mati itu pusaka. Orang bagi hadiah lepas si mati tu bukan kaitan dengan mati dah, sebab dia mati dah. So tak ada kaitan dengan harta dia, sebab bila orang tu dah mati, dia tidak ada lagi untuk kemampuan untuk memiliki harta. Dah habis dah. Orang bagi lepas tu pun dia tak kira harta dia dah. Sebab apa? Sebab dia mati dah. Kan? Maka dengan sebab itu, harta orang bagi lepas masa, biasalah adat kita masyarakat ni, bila mai mati dia akan setengah tempat dia letak apa? Jak tak jak. Tak apa? Tak pot. Bila kita pergi ziarah, masuklah tabung tu kan. Ini duit ni pusaka kan? Adat dia bukan duit pusaka. Ini bukan pusaka. Ini duit ni orang bagi untuk family, untuk nak buat apa-apalah, meringan beban mereka. Bukan pusaka. No juga. Kita kena guna wakaf itu supaya dia dapat manfaat. Sebab lagi mana digunakan dapat manfaat. Kalau tak digunakan habis manfaat. Kesianlah ke orang dulu. Sebab itu orang kita kadang-kadang yang mana reti sikit dia cermat. Dia cermat macam mana lah, tak boleh guna dah benda ni. Dia guna buat apa? Dia hancur-hancurkan, dia buat foundation. Tapak. Masjid baru kan, masjid lama tak diguna, dia punya teruk dah apa semua kan, nak buat apa lagi dah kan, bangunan tu kan, tak boleh guna lah, tak elok semua lah. Dia pun ambil tu, dia pecah, dia buat foundation bawah tapak apa, tapak masjid tu. Ada manfaat, maknanya adalah benda yang digunakan, yang masih lagi terus sampai. Jangan abandon macam tu je, tinggal lagu tu je, kita buat apa? Kesian lah orang wakaf. Dah tak dimanfaatkan, mana habis terhenti ya. Kan? Jadi maknanya kalau boleh kata wakaf ni kita terus manfaatkan. Kalau tak boleh manfaatkan dengan cara apa, buat manfaat dengan cara lain. Yang penting dimanfaatkan. Kan? Itu. Allah. Ni bab tafsir ni, bab ulum Quran. Macam mana kita nak tahu ayat madaniyah dan ayat makiyah? Madaniyah ni ayat-ayat turun lepas daripada hijrah Nabi. Makiyah ni ayat-ayat turun sebelum hijrah.
kaedah-kaedah umum lah. Kaedah-kaedah umum. Kalau kita nak tahu, kita rujuk tafsir lah satu-satu ayat dia beritahu ni makiyah ke madaniyah. Tetapi cara kita nak faham secara umum, ayat-ayat makiyah ni dia banyak cerita bab tauhid, bab akidah. Sebab dia turun sebelum hijrah. Sebelum hijrah ni banyak di Mekah lah, banyak di Mekah. Waktu tu syariat tak ada lagi. Syariat yang awal pun solat tu pun ujung-ujung sebelum hijrah lah kan. Jadi banyak cerita tentang akidah, tentang hari akhirat. Ada ayat-ayat pula berbentuk kadang-kadang ayat pendek-pendek, lagi dia faham. Dan sebutan ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu ciri-ciri ayat makiyah lah. Ciri-ciri ayat makiyah. Manakala ayat madaniyah pula dia lebih kepada hukum hakam. Sebab dia turun lepas daripada hijrah Nabi. Di Madinah Al-Munawwarah kebanyakannya, walaupun ada juga yang turun di Mekah pada haji wada. Jadi dia lebih banyak cerita tentang penyusunan masyarakat, puasa, haji, jihad. Ini semua ayat-ayat madaniyah. Ayat madaniyah. Dan biasanya juga dia ayat dia panjang-panjang. Dan biasanya juga dia kadang-kadang dimula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Sebab orang beriman dah waktu itu. Jadi itu antaralah ciri-ciri umum yang kita boleh tahu ayat makiyah ke ayat madaniyah. Ya, ayat itu memang ada yang buat macam tu, tapi kita nak tahu ayat apa. Kau setakat tahu bilangannya, tak tahu ayat mau apa. Jumlahnya tak penting. Yang penting kita menghayati ayatnya. Ayat tu penting kita nak tahu, sebab kita nak faham Quran ni bukan nak tahu angka dia. Kalau kita tahu angka 86 madaniyah, ayat apa? 86 ayat apa? Contohnya, tak selesai masalah. Sebab itu kita nak mendalami ayat apa. Sebab ayat itu, ayat madaniyah ni dia menyusun tentang apa? Tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara. Jadi kita tahu. Sebab itu pentingnya bila kita tahu ni ayat-ayat ni, kita tahu dia punya aspek penekanan dia dekat mana. Itu contohnya. Contoh ayat-ayat hukum surah Baqarah banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan madaniyah. Sebab dalam satu surah kadang-kadang ada makiyah dan madaniyah. Dan benda tu pun jadi khilaf juga di kalangan ulama kadang-kadang berdasarkan kepada ayat tersebut. Contohnya surah An-Nasru juga menjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi yang penting bagi saya adalah bukan bilangan tu. Kalau setakat sebut bilangannya tak ada apa pun. Tapi isu yang paling utama makiyah dan madaniyah ni adalah isu satu yang turun sebelum hijrah, yang kedua turun selepas hijrah. Okey, wallahu a'lam. Lain soalan? Sekarang ni ada kena rujuk kat dia? Ada. Memang ada. Kita kena rujuk kat dia. Kerana dia keluar, kalau dia keluar apa dia punya laporan tawanan, dia beritahu kebetulan kat mana, kat sini beritahu. Kita je malas nak baca. Kan? Biasa orang kita tak baca dah, tak beritahu langsung lah. Tapi sebenarnya ada, memang ada. Sekarang ada kan? Ada. So kita kena rujuk kan? Benda tu kena rajin sikit lah. Tapi macam saya sebut tadi, kalau betul-betul kita ambil syariahnya, kira kita berlapang dada lah. Ada dah wakil penasihat syariah itu yang bertanggungjawab untuk mengawal selia. Macam kita tengok produk halal, ada cak halal, takkan kita nak pergi cari di kilang betul tak halal ni, tu menipu ke apa? Tak ada kerja gitu. Setiap barang nak pergi kilang, jenuh. Maka dah ada pihak JAKIM, mereka kawal selia, kita serah pada mereka. Kita tengok cak halal, okey, boleh beli. Itu cara, begitulah. Kan? Kalau semua kita nak ambil tahu, memang tak boleh hidup, kita hidup seorang-seorang. Itu satu. Yang kedua tadi apa tadi? Pekeso ni kerajaan kan, dia lebih kita kata kebajikan, kerajaan menjaga kebajikan staf, terutama yang swasta lah, yang tidak ada skim pencen. Maka mereka itu ada skim untuk kalaulah berlaku kemalangan, berlaku something, maka akan diberi bantuan oleh kerajaan. Kerajaan ni mencari bantuan anak lah, so tak ada masalah kan? So tak ada masalah. Memanglah harta kerajaan ni dia bercampur aduk. Tapi hak kita dapat tu consider atas pekerjaan kita yang halal, maka kita dapat yang halal. Contoh hari ni orang kerja kerajaan, sumber pendapatan kerajaan macam-macam. Tapi tengok kita kerja kerajaan halal ke haram? Kita tengok kita kerja apa. Kalau kita kerja yang halal, maka sumber kita adalah halal. Kalau kerja tu haram, maka sumber tu haram. Begitu. Kita lah, kita menega, kita pergi beli barang dekat Tesco contohnya kan, beli banyak sikit dapat harga murah.
kita jual kedai runcit harga mahal sikit, boleh tak? Boleh, tak nak masalah. Itu jual beli. Kita jual beli. Kita dapatkan di Amazon tu, nampak harga ni, kita cari barang, kita pandai cari kan, cari yang ni, itu usaha kita tu, nak cari bukan senang tu, nak cari barang hak boleh menarik minat apa semua, kita beli dengan harga $10, kita pun jual dengan $20, itu tak masalah. Itu keuntungan jual beli, dibenarkan. Macam saya sebut tadi lah, kita contoh orang yang terlibat ni, macam pegawai kerajaan dan sebagainya, yang terlibat secara langsung dapat gaji kerajaan kan. Jadi dia dalam fiqh dia melihat apa kerja yang kita buat. Kita kerja cikgu, kerja kerajaan, gaji kerajaan bagi, walaupun hasil kerajaan ni pelbagai. Sebab negara ni dia akan mendapat, negara dia akan dapat sumber daripada orang Islam, orang bukan Islam. Takkan sumber dia hanya orang Islam saja, orang bukan Islam tak bagi. Jadi orang bukan Islam nak sekat macam mana dia punya attitude dia dapat daripada riba ke daripada apa ke, tak boleh nak kira benda tu. Jadi sebagai sebuah negara dia akan terima semua. Jadi kita dari sudut individu kita ni nak kira halal, consider halal tu tidak berdasarkan apa yang kita buat, apa yang kita kerja. Maka itu sudah memadai. Tak perlu kita nak sedia orang kerajaan halal haram jadi kita tak diterima duit kerajaan. Dah bukan begitu maksudnya. So kita boleh terima atas dasar pekerjaan kita yang halal, maka kita pun dapat. Ataupun dia bagi bantuan banjir, duit mana daripada mana? Mungkin juga daripada semua-semua yang tak pasti. Baik, bantuan banjir itu halal tak halal? Kerana musibah itu halal, maka itulah para ulama kita itu consider as pendapatan yang halal. Kita kira macam tu lah, kira andaian bahawa hak kita dapat tu daripada yang halal. Sebab apa? Sebab suasana yang terima pun dalam bentuk yang halal. Jadi dibenarkan, tak masalah. Sebab benda tu tak boleh buat apa. Tak kira halang orang kerajaan tak boleh terima duit-duit yang ni. Kalau gitu orang kata raya Hindu lah golongan yang tak kena cukai, tak kena apa lah. Tak boleh lah.